Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Mas'ud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bersabda menekankan kurnia peribadi Kebawah Dulia Maha Mulia bukan sahaja akan membawa kelainan dalam menyambut bulan Ramadan di negara ini, bahkan ianya terbukti dapat menyemai nilai kasih sayang dan perpaduan. Bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurnia peribadi Kebawah Dulia Maha Mulia bersempena dengan bulan Ramadan 1447 Hijrah 2026 Masihi, Dulian Teramat Mulia menegaskan kurnia peribadi seumpama itu telah menjadi amalan di negara ini setiap kali menjelangnya bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, ahli lembaga pengarah yayasan. Dan Dr. Daeng Norek Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Hatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyentuh sokongan padu dan keterlibatan daripada pihak-pihak terlibat menunjukkan tren positif kesepakatan dan kesepaduan. Mencerminkan tanda kesepakatan dan kesepaduan di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau projek. Mudah-mudahan penghayatan dan pelaksanaan kaedah ini akan sentiasa berterusan dan menjadi sebagian amalan soleh yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya akan menambahkan lagi keberkatan dan rahmat kepada negara Darussalam yang tercinta. Pihak Yayasan Sabda Dulian Teramat Mulia akan giat mengatur langkah untuk mengagihkan buah-buah kurnia Kebawah Dulia Maha Mulia sesempurnanya kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Sesempurnanya pada seluruh lapisan masyarakat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Malah amalan bersedekah ini juga akan terus menjadi asas dalam menghidupkan bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui.
Sesungguhnya setiap amalan sedekah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tidak akan disia-siakan, malah dijanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berbuat kebajikan dan kebaikan. Sehubungan itu, kurnia kurma peribadi Paduka Ahyanda ini bukan sahaja akan membawa kelainan dalam kita menyambut bulan Ramadan di negara ini, bahkan ianya terbukti dapat menyemai nilai kasih sayang dan perpaduan ke arah mengukuhkan jalinan ukhuwah serta kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia peribadi kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan, pekerja swasta dan persatuan-persatuan saudara baharu. 160.2 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada rakyat dan penduduk beragama Islam dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Unified National Networks, Royal Brunei Airlines dan baru bersatu darah hitung. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Hatib Dato' Paduka Haji Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahil alamin. Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengadakan majlis pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit di bawah kementerian berkenaan. Pengagihannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pengurniaan kurma peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia merupakan salah satu amal jariah baginda yang dihasratkan dapat dinikmati sebagai juadah untuk berbuka puasa oleh semua golongan rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini pada bulan Ramadan. Kerjasama dalam pelbagai bidang dibincangkan semasa yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Leda Datuk Seri Setia, Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama San Nam Gok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea, dan Tuan Yang Terutama Huan Gyo Sang Somsak, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos. Kunjungan hormat diadakan di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama San Nam Gok, ucapan tahniah dirakamkan atas keanggotaan Majlis Mesyuarat Negara dalam Interparliamentary Union IPU. Kedua-dua pihak juga bertukar pandangan mengenai hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea termasuk di peringkat parlimen. Perbincangan juga terbasuk kerjasama dalam bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pelancongan. Turut disentuh isu-isu serantau dan global yang menjadi kepentingan bersama dengan penekanan terhadap peranan diplomasi dalam hubungan antara negara. Sementara itu, semasa kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama Huan Gyo Sang Somsak, perbincangan menyentuh hubungan baik yang telah terjalin lama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Laos, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Kedua-dua pihak juga bertukar pandangan mengenai hubungan di peringkat parlimen dan peluasan pertukaran kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan.
Tuan Yang Terutama turut menyatakan hasrat bagi memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Juga hadir Datin Paduka Dr. Daeng Haja Huraini binti Pihin Orang Kaya Setiajaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Jawatan Kuasa Kerja Rancangan Kemajuan Negara JKK-RKN mengadakan lawatan kerja ke tapak-tapak projek Rancangan Kemajuan Negara ke-12 RKN-12 di daerah Brunei dan Muara. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi JKK-RKN. Lawatan kerja bertujuan meninjau dengan lebih dekat perkembangan dan kemajuan projek negara di bawah RKN bagi memastikan ia berjalan dengan lancar dan sempurna. Lawatan bermula di tapak pembinaan Masjid Baharu RPN Kampung Rimba dan tapak projek bangunan skuadron Unmanned Aerial System yang telah siap dan projek pengangkutan udara C295MW di Pangkalan Tentera Udara Diraja Brunei, Rimba. Lawatan kerja diakhiri ke bangunan Muzium Brunei dan bangunan pameran Kota Batu. Projek yang dalam pelaksanaan fasa 3 ini merupakan projek membaik pulih penaik tarafan infrastruktur dan pengisian pameran Muzium Brunei yang akan menjadi salah satu tarikan pelancong. Turut menyertai lawatan kerja Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Negara Brunei Darussalam meletakkan sasaran untuk mencapai 38,000 tan pergerakan kargo udara menjelang tahun 2030 berucap pada Majlis Pembukaan Expo Perdagangan dan Logistik Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei BIACC 2026. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan pemain industri, pengusaha dan pengubah dasar perlu merebut peluang untuk membentuk kedudukan geografi menjadi aset, meningkatkan kesaling hubungan pengangkutan dan mengubah hab persinggahan serta gudang menjadi pemangkin bagi pekerjaan tempatan dan pemacu ekonomi negara. Negara Brunei Darussalam jelas Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa memerlukan perubahan daripada pengguna kepada pemain aktif dalam sektor logistik dan menjadi arkitek perubahan. While we have long been beneficiaries of the global supply chain, our future should also lie in becoming a pivotal hub within it. By embedding ourselves in the heart of the logistics ecosystem, we aren't just receiving goods, but we would forge new paths for economic resilience, high-value employment, and sustainable growth. Sepanjang 2 hari penganjuran, Expo menampilkan siri dialog dan forum tematik merangkumi topik utama seperti kesaling hubungan logistik, e-dagang dan perdagangan digital, masa depan model insan logistik, logistik berteraskan kemampanan alam sekitar serta perspektif operasi merentasi rantaian bekalan. Kedutaan Besar Kuwait di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan ke-65 dan Hari Pembebasan ke-35 Kerajaan Kuwait. Majlis tersebut diadakan malam tadi di Roy Berkshire Hall, Tarindak di Pulau Jerudong. Hadir mewakili kerajaan Kebahadulian Maha Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Keselamatan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Tuan Abdullah Al-Ubaid, Kuasa Usaha Sementara Kerajaan Kuwait. Sejak 1990, hubungan dua hala antara kedua-dua negara terus berkembang dengan stabil.
berasaskan saling hormat menghormati, kepercayaan dan nilai budaya serta agama yang dikongsi bersama. Beberapa buah lagi keluarga kurang bernasib baik di daerah Tutong mendapat perhatian oleh warga Radio Televisyen Brunei RTB bagi projek Jalinan Kasih kali ke-18 di daerah berkenan. 5 buah keluarga terpilih menerima sumbangan kewangan dan keperluan harian yang disasarkan kepada golongan asnaf, warga emas, orang kelainan upaya, golongan mu'alaf, anak yatim serta ibu tunggal. Projek diungkayahkan bersama beberapa syarikat penyumbang iaitu Makan Ceria Sendirian Berhad atau McDonald's Brunei, Hotel Radisson, TGT Sendirian Berhad, Bahagia Distributor Sendirian Berhad, syarikat-syarikat Setami Group serta Darul Trustee Remittance and Services. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Izul Azam bin Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Rosilan, Pegawai Pentadbir Kanan Radio Televisyen Brunei. Susulan kenyataan media bertarikh 5 Februari 2026, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan pemantauan dari udara bagi kenderaan air kemerah-merahan di perairan negara dengan kerjasama Angkatan-Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pada 9 Februari 2026. Hasil daripada pemantauan tersebut mendapati bahawa fenomena air kemerah-merahan masih dikesan di perairan negara dan kawasan yang terjejas, termasuk kawasan perairan luar pesisir pantai. Setakat ini, fenomena air kemerah-merahan tidak dikesan di kawasan-kawasan pesisiran pantai dan keadaan di kawasan tersebut adalah terkawal. Berdasarkan pemantauan berterusan, Jabatan Perikanan menegaskan agar orang ramai, terutamanya nelayan, adalah dilarang sama sekali daripada menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan untuk tidak mengambil ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan bahan toksin yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Penjual-penjual ikan juga dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basung-basung, pusu, kuasi, bobok dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ-organ dalaman ikan sebelum dimasak serta tidak memakan ikan-ikan kecil yang tidak dapat dibuang insang, perut dan organ-organ dalaman dan kerang-kerangan dari kawasan yang terjejas atau yang tidak diketahui tempat asalnya. Di samping itu, orang ramai juga dinasihatkan bagi mengelakkan penggunaan air di kawasan perairan yang terjejas. Jabatan Perikanan melalui Division Pelesenan dan Penguatkuasaan juga sedang giat melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat penurunan perahu, pasar-pasar dan tempat perniagaan yang lain bagi memastikan ikan-ikan kecil dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan tidak dijual. Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus memantau fenomena air kemerah-merahan ini dan memaklumkan sebarang perkembangan secara berterusan bagi memastikan orang ramai sentiasa menerima maklumat yang tepat dan terkini. Sebarang kejadian perubahan warna air atau penemuan ikan mati dalam jumlah yang banyak di kawasan perairan dan pantai-pantai di negara ini, hubungi talian 277-0068 semasa waktu bekerja atau email inquiry@fisheries.gov.bn. Sebarang maklumat atau pertanyaan berkaitan situasi tersebut bolehlah disalurkan kepada Jabatan Perikanan melalui laman sesawang rasmi dan akaun media sosial Jabatan Perikanan.